Agree ya? Kita tak menghina, tapi kita berbincang cara terbuka. We agree with this? Okay. Saya sebenarnya lahir dalam sesuatu agama, dibesarkan dalam agama tersebut oleh mak bapak saya. Pada umur 9-10 tahun, saya tidak pasti Tuhan ada atau tidak. Saya tak pasti. Sebab konsep Tuhan yang ada, yang saya faham pada waktu itu, macam tak berapa masuk akal. Boleh faham ke? So, saya membesar sebagai seorang agnostik. Tak pasti Tuhan ada atau Tuhan tak ada. Tak pasti sama ada Tuhan yang mencipta manusia ataupun manusia yang mencipta Tuhan. Saya tak tahu. Sehinggalah saya jumpa konsep ketuhanan dalam Al-Quran. Bila tengok konsep ketuhanan dalam Al-Quran, terus pada waktu itu saya dah tahu, inilah Tuhan yang saya tercari-cari. Ini kita cakap open tak apa ke? Boleh ya? Okey, cuma ada satu masalah. Masalahnya ialah dalam agama Islam percaya Tuhan itu berapa? Satu kan? Kejap. Kalau Tuhan satu, kenapa ada banyak agama? Sepatutnya kalau Tuhan satu, agama pun satu. Betul tak? So kenapa ada banyak agama? Agama mana agamanya betul? Saya tanya orang Islam, dia jawab Islam. Kalau saya tanya orang Hindu, agama mana yang betul, dia akan jawab Hindu. Tanya dengan orang Cina Buddha, agama mana betul, dia kata Buddha. Betul ke tak betul? Masing-masing akan mengaku agama dia betul. Kalau tanya orang Kristian, dia cakap apa? Kristian agama yang betul. So macam mana anda pasti Islam agama betul? Bagaimana anda pasti Hindu agama betul? Bagaimana anda pasti Kristian ataupun Buddha agama betul? Ini membawa saya kepada perbandingan agama. Boleh faham ke? Saya tak peduli apa orang Islam cakap. Saya tak peduli apa orang Hindu cakap atau apa orang Buddha atau orang Kristian cakap. Yang saya nak tahu apa Tuhan yang suruh saya buat. Fair or not? Clear? Okay. So itu permulaan dia. Okey, lepas tu bila Bro Shah masuk Islam kan, ada tak tentangan daripada family dan bagaimana Bro Shah handle situasi tersebut? Okey, sebagai ibu bapa, dan satu lagi tambahan. Okey. Kenapa diorang menentang? Okey, dia macam ni. Sedang cerita begini. Bila kita memeluk agama lain, agak-agak ibu bapa boleh terima tak? Biasa dia tak boleh terima. It's normal benda tu. Sebagai contoh, kalau mereka yang beragama Islam, kalau tukar masuk agama lain, mak bapak terima tak? Tak. Begitu juga dengan keluarga saya. Bila saya nak memeluk agama Islam, mak bapak saya tak boleh terima. Malah bila saya dah tahu siapa Tuhan, saya dah yakin dengan agama Islam, mak bapak saya seolah-olah mereka macam tahu je saya nak masuk Islam. Bapak saya ugut, Syakirit, kalau kau masuk Islam, kau akan jumpa mayat mak dan bapak kamu dalam rumah ini. Dan bapak saya ugut, dia kata, dan kau bertanggungjawab atas kematian kami. Kalau anda di tempat saya, apa yang anda buat? Saya dapat ilham, saya jawab balik. Mak bapak yang bagi nyawa bukan saya. Tuhan yang bagi nyawa. Dan kalau mak bapak mati, bukan saya yang cabut nyawa. Tuhan yang cabut nyawa. Jadi bukan saya yang bersalah. Boleh faham ke? Clear? Saya tengok bapak saya diam, saya pun cepat-cepat belah. Selesai tak masalah? Tak, masalah tak selesai. KIV, tangguhkan sementara. Kemudian adalah perkara yang berlaku yang menjadi turning point untuk meyakinkan saya tentang Islam. Apa turning point tersebut? Okey, turning point dia begini. Dalam masa sebulan, saya dah tahu inilah Tuhan yang saya tercari-cari. Okey. Tetapi kalau saya masuk Islam, mak bapak bunuh diri.
Tapi kalau tak masuk Islam, saya dah faham, inilah Tuhan saya. Apa saya nak buat? Lebih kurang sebulan saya menderita. Kemudian saya jumpa satu buku tentang Al-Quran dan sains moden. Dalam Al-Quran ada 6,236 ayat. Antaranya beratus-ratus ayat mencerita tentang penemuan sains moden. Boleh faham ke? Al-Quran diwahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. 1400 years ago. 1400 tahun dulu, ada tak kemajuan sains moden? Ada tak peralatan canggun? Tahu tak canggun? Canggih dan anggun. Tahu tak kenapa saya guna perkataan canggun? Ini forum saya kan? So ke hati saya lah nak guna perkataan apa. Okey, tapi 1400 tahun dulu ada tak peralatan sains yang canggun? Tak ada. Tapi dalam Al-Quran ada beratus-ratus ayat mencerita tentang pengetahuan sains moden. Saya bagi contoh saja. Contoh, Big Bang disebut dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 30. Matahari dan bulan beredar pada orbit kan? Sekarang kita tahu. Tapi 1400 tahun is not normal tau. Disebut dalam surah Yasin, surah 36 ayat 40. Matahari berputar pada paksinya. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 33. Kalau kita lihat bumi kita adalah bulat, betul? Diberikan gambaran dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 5, surah Luqman, surah 31 ayat 29, surah Naziat, surah 79 ayat nombor 30 tentang embriologi, janin dalam perut ibu, surah Mukminun, surah 23 ayat nombor 14. Dan banyak lagi. Dan saya berfikir, mana mungkin Quran boleh sebut semua ni? Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Al-Quran betul-betul dari Tuhan. Kemungkinan kedua, Al-Quran meniru kitab lain, buku lain, dan buku itulah daripada Tuhan. Tetapi ayat yang saya sebut tentang embriologi sebagai contoh, tidak ada mana-mana kitab sebelum itu menceritakan cara terperinci dengan cara yang sama macam Al-Quran. Tiada. Maka ini telah meyakinkan saya kebenaran dalam agama Islam dan saya memeluk agama Islam. Clear ke? Dan tentang persoalan, kalau Tuhan satu, kenapa ada banyak agama dan sebagainya? Bila saya buat perbandingan agama, saya telah menemui perkara-perkara yang cukup menarik bagi saya sebenarnya. Antaranya? Okey, antaranya cukup banyak. Okey, saya bagi ringkas ya. Okey, sebelum tu saya nak bertanya, siapa beragama Islam di sini? Boleh angkat tangan. Okey. Siapa yang beragama Hindu boleh angkat tangan. Okey. Siapa yang beragama Cina, kepercayaan Cina, macam Buddhis ke, Taoist ke, Confucianism ke, boleh angkat tangan? Okey. Siapa yang beragama Kristian? Okey. Kalau kita lihat, yang hadir ni ada pelbagai agama, betul? Okey. Saya bagi contoh ya. Okey, saya mula dengan agama Islam dulu. Siapakah Tuhan dalam Islam? Dalam Al-Quran ada beratus-ratus ayat mencerita tentang Tuhan. Boleh ke saya baca satu surah? Dari mula sampai habis. Boleh? Bukan surah Baqarah. Yang itu berjam-jam. Surah paling panjang. Yang saya nak masukkan suratul Ikhlas. Okey, kita go step by step ya. Okey. Bila kita baca Al-Quran, biasanya Al-Quran bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan nama Allah. Bila sebut Allah bukan Tuhan orang Islam ya. Allah ni Tuhan seluruh alam. Are we good? Almighty God. Okey, dengan nama Tuhan. Okey. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 1. Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, tunggal, satu. Dalam bahasa Arab, kalau sebut satu ialah wahid. Tapi dalam Quran sebut ahad. Ahad tak sama dengan wahid. Kalau kita sebut satu, selepas satu ialah dua. Satu, dua, tiga. Tapi bila sebut ahad, dia satu, tidak ada dua. Nah, sebut Tuhan satu tak salah ya. Allah wahidun, boleh, tak salah. Allah